hanya satu perkara yang kita sayang tidak akan berpisah, yaitu sayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya tidak akan berpisah. Kita akan dapat sama-sama dengan Sayyidina Rasul di syurga Allah. Nasihat ini kena pegang sungguh-sungguh. Kalau tak ingat mati, kata Imam Ghazali, buatlah apa yang kita suka. Nak buat jahat, nak buat apa, buatlah. Nak melawan Allah, lawanlah. Tapi ingat, satu hari pasti mati. Bila sampai saja alam barzakh, kita tak boleh lepas. Sebab itu masa hidup ni berusahalah untuk kita senang selepas kematian. Dalam dunia kita buat tak siapa orang tahu, tapi Allah tahu. Dan buatlah apa saja yang kau kehendaki, kerana engkau akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Buatlah. Kalau nak buat jahat dekat sana besok, Allah balas kita dengan neraka Allah. Kalau nak buat baik, Allah balas kita dengan jannah Allah. Pilih aja. Nak masuk neraka ke nak masuk syurga? Pilih. Sebab ini perkara yang telah disebutkan oleh Allah dan janji Allah. Setiap perkara yang kita buat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oh, saya tak buat jahat dengan orang. Tapi kita tak jaga perkara-perkara yang menjadikan Allah dan Rasul benci. Habis selalu pesan dengan kamu setiap sekolah, madrasah. Sebab ini pesanan daripada Guru Abi. Jika ingin melihat hidup kamu itu teratur, maka lihatlah tempat perkara yang pertama dibincangkan di dalam syariat. Apa dia? Tempat perkara pertama yang dibincangkan dalam syariat iaitu taharah. Kalau perkara pertama ni kamu jaga, apa dia? Sudut, qada hajat, buang air kecil, buang air besar kamu jaga. Cara basuh kamu jaga. Cara membasuh najisnya kamu jaga. Dan tempat qada hajat ni kamu jaga. Kalau tempat qada hajat kamu tak boleh jaga, tempat lain juga kamu tak boleh jaga. Sebab itu madrasah tempat yang pelajar tak boleh jaga tandas. Kalau tandas tak boleh jaga, maknanya asrama tak boleh jaga. Dapur tak boleh jaga. Sebab perkara yang dibincang di dalam syariat yang awal adalah tandas. Taharah itu tempat pertama sekali dibincang dalam kitab fiqh. Iaitu kalau tandas tak selesai, benda lain kamu takkan selesai. Sebab apa? Daripada sanalah kamu akan perhati sungguh-sungguh cara membasuh najis. Masalah basuh najis ini kebanyakannya orang gagal. Basuh najis dirinya, basuh najis anak-anak kecilnya, basuh najis daripada sudut makanannya. Kebanyakan dia gagal.
ketika seseorang gagal di dalam najisnya, ketika itu gagal dalam ibadat, sebab syarat sah ibadat itu bersih daripada najis, dirinya, tempatnya, pakaiannya. Sebab itu kadang-kadang kita tanya, kenapa solat tak seronok? Kenapa ibadat tak seronok? Rupanya diri kita penuh najis. Sama ada najis yang nyata, iaitu najis air kencing, najis selainnya daripada air kencing, ataupun najis yang disebut oleh ulama tasawuf adalah najis dosa. Kerana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dosa itu adalah najis, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tengoklah dosa kita, dosa dengan jiran, dosa dengan orang, dosa dengan mak ayah, dosa dengan orang yang lebih tua, jaga. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama tasawuf, mereka memberatkan dalam menjaga amalan. Ketika mereka ini katakan adab, orang yang beramal tapi dia mendahulukan adab beramal. Adab ni apa? Dia akan jaga amalan tersebut. Kalau dalam kitab tasawuf yang lain dipanggil seseorang yang wara' dalam beramal. Dia jaga ketika dia beramal tu, dia jaga. Tapi ketika zaman yang akhir, wara' ini diangkat. Wara' ini bukan jalan tunduk, bukan. Jalan tunduk dekat rumah, mata yang dia yang lebih besar, bukan. Dekat tempat orang ramai, makan sikit, tu bukan wara'. Bukan wara' yang tu. Wara' ini iaitu mereka yang berhati-hati pada perkara yang dibenci oleh Allah. Kalau dia buat benda ni Allah tak suka, ketika itu dia hati-hati. Dulu kadang-kadang masa Abi kecil lah, tengok orang ni kurang makan dekat tempat awam, wara' orang ni. Rupanya guru Abi kata bukan dia tu. Wara' ini maka tatkala kamu berhati-hati dalam perkara yang dibenci oleh Allah, pada perkataan, pada amalan, dan khususnya pada detik hati kamu. Ini orang wara'. Kalau mengikut pada ulama tasawuf, dalam kitab Marakil Ubudiyah, kalau tak silap kita kontroversial, Habis lupa kitab apa. Maka dia kata hakikat wara' itu zuhud. Dia kata gitu pula. Baik. Nasihat yang ketujuh. Dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan kau perolehi daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam, yakni perbahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam, yakni ilmu yang fardu kifayah, ilmu tauhid yang fardu ain wajib aini. Fardu ain wajib belajar, yang fardu ain, kadar yang selebihnya fardu kifayah. Dan ilmu khilaf, perbahasan ilmu fiqh yang halus-halus. Selesaikan fardu ain dulu.
nak selesai masalah yang halus-halus. Bila dah selesai fardu ain. Abi melihat perkara ini, zaman ini zaman orang keliru memilih mana yang lebih utama. Ketika dirinya tidak selesai kadar fardu ain, dia asyik kepada ilmu yang fardu kifayah. Tak salah nak belajar, tapi belajarlah ilmu yang wajib atas diri dahulu. Belajar dulu. Dan ilmu tib, yakni ilmu kedoktoran dan perubatan, dan ilmu dawawain wal as'ar, ilmu yang berkenaan dengan dewan dan syiar Arab, dan ilmu nujum, ilmu peredaran bintang, dan ilmu urud, ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab, dan ilmu nahwi wa tasrif, ilmu yang berkenaan dengan kaedah bahasa Arab. Selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar, maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, selesaikan kadar fardu ain dulu. Selesaikan kadar fardu ain, yang wajib kita selesaikan. Ilmu-ilmu yang lain tak salah, belajarlah ilmu apa pun, tetapi selesaikan kadar fardu ain. Selesaikan, belajar kadar fardu ain yang wajib kita belajar. Selesaikan. Dah selesai, maka belajarlah kadar ilmu yang fardu kifayah. Kadang-kadang masalahnya yang fardu ain kita tak selesai. Kita dah pergi kepada ilmu yang fardu kifayah. Meninggalkan ilmu yang fardu ain berdosa. Selalu orang terlupa. Orang lupa kat sini. Bab ilmu ni orang lupa. Kita selalu cakap, saya dulu tinggal sembahyang, tinggal puasa. Pernah tak orang menyesal tinggal mengaji? Walhal tuntut ilmu itu wajib aini, wajib atas diri bagi tiap-tiap Muslim laki-laki dan Muslim perempuan. Yang paling parah, ketika isteri kita tak selesai fardu ain dan dosa itu tertanggung pada suami. Kita jangan sibuk tahu benda yang lain. Isteri kita, ini yang Abi selalu pesan. Abi selalu balik pada basic, benda asas. Kalau asas kita tak selesai, buat rumah, kita buat rumah, tapi asas tak selesai, main pacak aja. Nanti rumah dah siap, rumah jadi retak, jadi sengit, tak betul, masuk air. Sebab itu kenapa hidup kita retak, sengit, masuk air, sebab asasnya tak kena. Kita rasa bangga, saya sembahyang jamaah 5 waktu, saya puasa Senin Khamis, tetapi kita terlupa mana yang wajib atas diri kita. Seorang suami wajib melepaskan kadar fardu ain atas isterinya, sehingga di dalam kitab fiqh menjelaskan, kalau dia tak mampu, wajiblah dia suruh isterinya belajar untuk menyelesaikan kadar fardu ain. Kalau isteri kita bab najis tak selesai,
bab wudu tak selesai, bab haid nifas tak selesai, bab wiladah tak selesai. Kita suami berdosa. Dosa dia macam mana? Macam dosa tinggal semayang. Saya zikir ustaz, macam zikir itu seolah-olah hilang, seumpama dimakan oleh api. Api yang memakan sekam. Sikit dia makan habis semua. Nanti kita balik dekat sana, kita rasa kita orang hebat, rupanya kosong. Sebab amalan kita ni tadi jadi sia-sia. Sebab itu selesaikan. Bukan senang kahwin. Kahwin ni tak selesai. Maknanya kahwin ini menambahkan lagi amanah dan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Kena ingat ni, semua orang yang dah ada isteri, kalau dia tak selesai kadar fardu ain, maka besok dia akan dakwa kita dia yaumul akhirah. Lagi-lagi anak perempuan, isteri, seorang ayah dia akan tanggungjawab dekat mana? Isteri dan semua anak perempuannya yang belum berkahwin. Semua tanggungjawab tertanggung atas seorang ayah. Baik. Bukan senang tau jadi ayah. Tak senang. Baik. Kalau boleh lepas semua senang. Dosa kita banyak sebenarnya, tapi masalahnya kita tak pernah rasa ada dosa. Ni masalahnya. Kita tak pernah rasa ada dosa. Sebab kita tak diperlihatkan oleh Allah tentang aib-aib diri. Sebab apa? Sebab kita sibuk melihat aib orang lain. Lepas itu kata Imam Ghazali, jika mana kita sibuk melihat aib diri kita sendiri, nescaya kita tidak akan ada masa untuk melihat aib orang lain. Tapi yang kita selalu mencari masalah pada salah kehidupan. Awak macam ni, awak macam ni. Tapi masalah agama kita tak pernah ambil tahu pun. Dan inilah perkara yang diwajibkan atas seorang suami. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa AS ada disebutkan, memulai seseorang mayit diletakkan di atas kerandanya sampai mayat itu diletakkan di dalam kuburnya. Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Yang pertama sekali, wahai hambaku Allah, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, iaitu anggota zahirmu, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, yakni hati engkau, walaupun hanya satu saat. Betul lah. Satu hari satu malam ni, berapa kali kita memikirkan tentang hati kita? Hati aku ni bersih tak? Hati aku ni selesai tak? Hati aku ini, Imam Ghazali sebut ni memang tepat lah. Dalam 24 jam kita tak fikir pun tentang hati kita, tak fikir pun tentang diri kita dengan Allah. Untunglah ada semayang. Itu pun kita semayang lalai, kita tak ingat pun, tak tahu pun apa kita buat. Kita semayang, tak rasa apa pun. Orang rukuk kita rukuk, orang sujud kita sujud. Selesai 4 rakaat selesai. Macam tu. Kita tak dapat apa-apa pun.
Sebab kita tak memikirkan, tak langsung terfikir macam mana je, sebab hati ni pandangan Allah. Lepas itu kenapa kita tidak selesai dalam banyak perkara? Sebab sebenarnya hati kita, diri kita menipu diri kita sendiri. Dan setiap hari Allah akan memandang ke dalam hatimu, lalu ia akan berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada selain daripadaku? Allah, subhanallah. Sedangkan engkau dikeliling dengan ihsan, subhanallah. Kenapa engkau selalu fikir selain aku? Kau bagi perhatian selain daripada Allah. Walhal kita ini dikelilingi dengan ihsan Allah. Siapa yang satu hari satu malam ni dia memikirkan tentang Allah? Ya Allah, baiknya baiknya engkau dengan aku, ya Allah. Banyak benda yang kau selesaikan, yang aku sendiri tak mampu pun nak selesaikan perkara ini. Sebab itu Abi selalu cakap dengan kamu. Kenapa Abi cakap dengan kamu benda ni, walaupun pada kadar ilmunya Abi tak sepatut cakap dengan kamu, tak sepatutnya. Betul, Abi selalu sebut tentang kasih, rahmat. Cuba kamu fikir ihsan Allah ke atas kita. Jika kita sibuk beri perhatian pada selain Allah, kalau manusia pun, jika manusia laisa kamitslihi syai'un, manusia yang banyak membantu kita tapi kita buat tak peduli kat dia, apa perasaan? Nampak tak? Kita hidup dalam rahmat. Lepas tu kadang-kadang Abi bukan orang baik, sebab Abi pun orang jahat. Dulu soft di masjid tak dapat rapat, orang merungut. Sekarang dah boleh rapat sejadah, orang merungut lagi. Bukan sejadah yang rapat, nak rapat kaki orang cakap. Tapi kalau kita pergi semayang bertahun-tahun di masjid-masjid, memang macam itulah kaedah orang semayang. Orang tak rapat kaki sebab hati orang dah rosak. Manusia ni sebenarnya dia tak reti nak bersyukur. Patut bersyukurlah, alhamdulillah. Dulu jarak 1 meter, sekarang dah boleh rapat sejadah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Maka engkau telah berikan ibadat kami, salat kami semakin baik, semakin baik, semakin baik. Semakin baik, semakin baik. Tapi kita manusia ni memang jenis suka merungut, jenis tak puas hati, selalu sangat tak puas hati. Allah dah kurniakan kepada kita perkara yang baik. Baik tak? Daripada jarak 1 meter kepada rapat, alah tinggal sikit lagi. Sejadah dengan sejadah tinggal lagi sikit, betul tak? 6 inci lagi. Syukur dengan Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah, terima kasih Allah. Tapi memang sikap manusia ini suka merungut. Merungut dan terus merungut. Kaum Bani Israel bila dikurniakan manna wassalwa. Manna wassalwa ni dah hebat tau. Makanan daripada syurga, masih merungut lagi. Allah.
Kadang-kadang bila kita tengok kita ni jenis orang tak puas hati. Sebenarnya kita tak puas hati ni dengan Allah, yang kita lupa bahawa kita dalam takdir Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Arhamar Rahimin. Apakah engkau sebenarnya tuli, tidak boleh, tidak dapat mendengar lagi? Kita ni pekak ke sampai kita tak boleh dengar akan kebaikan, akan peringatan daripada Allah? Nak kata kita gila, kita tak gila, tapi macam orang gila. Nak kata kita gila, tak gila, tapi macam orang gila. Kita tak gila, kita waras, tapi cara hidup kita seperti mana orang gila. Baik, nasihat yang ke-8. Ilmu sahaja belum beri manfaat akan kau. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila, kata Imam Ghazali. Baru sebut pasal gila. Imam Ghazali sebut pasal gila. Siapa yang berilmu tanpa amalan gila. Itu yang Nabi selalu sebut. Kita percaya Allah zat yang maha kaya, tapi kita tak percaya dengan Allah. Kita merungut, kita tak nak mengadu dengan Allah, kita tak nak bagi tahu Allah. Sebab yang maha Allahu, yang maha kaya Allah, mengadulah. Itu guru Abi selalu pesan. Kau mengadu dengan aku, tak selesai masalah kau. Kau mengadu dengan aku, masalah kau tak selesai. Kau kena mengadu dengan Allah, merayu dengan Allah. Sebab yang ada segala-galanya Allah. Apa masalah itu? Kenapa kita tak nak mengadu kepada pemilik kita? Kenapa kita tak nak mengadu kepada yang memiliki segala perkara? Apa salahnya kita mengadulah dengan dia? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Apa salah? Tengah mengaji, Ya Allah, yang memiliki ilmu kau, yang memberikan faham kau, kurniakan atas aku ilmu. Ya Allah, hamba-Mu ni tengah susah, mudahkanlah. Aku tak boleh lari daripada takdir Engkau, Ya Allah. Aku tak boleh lari. Sebijak manalah aku. Aku tak boleh lari daripada takdir Engkau. Baik itu Nabi suruh kita berdoa. Nabi suruh kita berdoa supaya kita dapat takdir yang baik daripada Allah. Kalau kita dah tahu takdir Allah, senang. Tak tahu. Kita tak tahu apa yang yang akan ditakdirkan oleh Allah. Lalu kita bermohon, bermunajat supaya kita mendapat takdir yang baik. Ada orang jumpa Abi, Ustaz, doa saya kaya. Abi tanya, kalau dah kaya besok selamat ke? Pasti ke selamat? Kata Abi selalu pesan, jangan minta kaya. Takut besok dah kaya sombong. Minta berkat pada rezeki. Bila rezeki itu berkat, dalam rahmat, dalam pimpinan Allah. Dan ilmu tanpa amal, tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Kita beramal tapi tanpa ilmu, sia-sia. Kenapa sia-sia? Sebab dia beramal tetapi di dalamnya ada kesilapan. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata
masih belum dapat menjauhkan engkau dari perbuatan maksiat dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Kenapa pula? Ilmu saja tak cukup. Ilmu saja tak cukup. Nak buat baik, nak tinggal maksiat, nak lepas daripada api neraka. Kenapa? Ingat tak kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya dan upaya untuk melakukan kebaikan dan meninggal kejahatan melainkan dengan pertolongan, kekuatan daripada Allah. Jangan lupa yang tu. Kita habis selalu sebut, oh saya ada ilmu. Kenapa sampai sekarang tak mampu buat baik? Tahu, tapi tak boleh buat baik. Tahu, kalau bergaduh tu dosa, bergaduh juga. Tahu, kalau cinta dunia itu dosa, sayang juga. Tahu, kalau sombong, sum'ah, ujub ini dosa, buat juga. Sebab apa? Sebab kita tidak dipimpin oleh Allah. Dapat panjang lagi. Kenapa kita tak dipimpin? Satu, sebab kita tak pernah minta dipimpin. Bila kita tak pernah minta dipimpin, bermakna kita memang tak rasa kita hamba. Habis nak tanya kamu, dalam sebulan ni berapa kali kamu rasa kamu hamba Allah? Sajalah. Siapa yang dalam sebulan dia rasa dia hamba Allah? Kita tak pernah terasa pun. Tak pernah terasa yang kita ni hamba Allah. Tapi kalau kita ustaz, terasa tak ustaz? Terasa. Amirul, saya guru Quran. Terasa tak guru Quran tu? Rasa tak? Saya guru Quran. Rasa kan? Rasa kan? Saya guru Quran. Terasa. Seorang doktor, dia terasa dia doktor. Dia rasa dia doktor. Itu bila orang cakap pasal perubatan, dia kata saya doktor. Tapi bila kita rasa yang kita ni hamba Allah, dia bila kau rasa yang kau hamba? Ya Allah, Allah. Bila? Nampak? Jadi kita terlupa, ustaz pun sebenar hakikat dia hamba Allah, doktor pun hamba Allah, siapa pun dia hamba Allah. Ketika dia duduk tempat hamba Allah, dia jadi apalah pun selamat. Abang Zizan saja nak sebut nama Abang Zizan. Dia kuda ni level dunia, memanah level dunia. Bukan Malaysia tau, dunia. Ni jangan main-main, ni bukan kaleng-kaleng tau. Orang sekarang cakap bukan kaleng-kaleng. Level dunia. Berkuda memanah. Ketika kita rasakan yang aku ni mahir dalam berkuda dan memanah, datang sifat sombong. Tetapi ketika kita mengekalkan Allahu, rasa hamba di dalam diri, lalu Allah anugerahkan kepada kita
kurnianya tetap kita selamat. Dia kurniakan kita kemahiran apa sekalipun, dia kurniakan kita apa sekalipun, dunia dia tetap hamba Allah, ilmu Allah dia tetap hamba Allah, kemahiran, kepakaran dia tetap hamba Allah. Dia selamat daripada perkara-perkara yang membinasakan diri. Sebab seorang hamba Allah yang kekal merasakan dirinya hamba Allah, dia selamat daripada menjadi hamba selain Allah. Ini dia. Allah. Sikit lagi. Nak habis dah. Dan engkau membuat perbetulan terhadap segala kesilapan yang engkau lakukan pada masa yang lalu. Kelak engkau akan berkata pada hari kiamat nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar, kami dah sedar ya Allah. Besok ke akhirat, yalah, dekat sana dah tak ada jalan lain. Dan dekat akhirat dah tak ada jalan lah. Kita pun cakap, ya Allah, kami dah sedar dah. Ya Allah, kami dah sedar, kami dah yakin. Kita pun cakap dengan Allah, na'mal salihah, aku nak jadi orang baik ya Allah. Allahu. Kita cakap dengan Allah, aku nak jadi orang baik, aku nak jadi orang baik, aku nak jadi orang baik. Aku tak nak jahat lagi ya Allah. Mulut aku tak nak jahat lagi, mata aku tak nak jahat lagi, telinga aku tak nak jahat lagi, hati aku tak nak jahat lagi. Ini dalam surah Sajadah kan, innamu tinun, kami dah yakin ya Allah. Tapi dalam dunia ni sombong, bongkar. Aku serba tahu, aku boleh, aku semua. Maka kembalikan kami ke dalam dunia untuk kami dapat beramal saleh. Lalu dikata kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau nak kembali ke sana sedangkan kau baru saja datang dari sana? Si bodoh, kenapa engkau nak balik ke dunia? Kau baru datang daripada masa dalam dunia Allah bagi kita umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kita buat tak reti, jaga-jaga. Tapi pesan dengan kamu, berusaha jadi orang baik. Sebab orang baik Allah sayang. Bila Allah sayang, seluruh makhluk sayang. Kalau kita tak tahu, Allah tunjukkan. Kalau kita susah, Allah senangkan. Kalau kita ada masalah, Allah selesai. Nabi ni Allah sayang tak? Allah sayang. Sayang kan? Sebab Nabi Muhammad kekasih Allah. Nabi ada masalah tak? Nabi ada masalah. Tapi Nabi yakin dengan Allah. Siapa yang selesaikan masalah Nabi? Allah. Kita tak percaya, kita tak nak yakin dengan Allah. Baik, malam besok kita sambung nasihat yang ke-9, dan nasihat ke-9, nasihat ke-10 paling panjang tak silap. Nasihat ke-9 malam besok insya-Allah. Yang ini tinggikan himmahmu dan lawanlah nafsu dan buatlah bekalan akhirat ni. Nasihat ke-9.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan urusan ibadat kami ya Allah ke hadrah-Mu. Mudahkan urusan ilmu kami ya Allah. Mudahkan urusan puasa kami ya Allah. Mudahkan urusan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau keluh kesahkan hati-hati kami dengan perkara yang telah Engkau janjikan atas kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang kuat yakin kepada Engkau ya Allah. Jangan ada ruang ragu kami ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang yang benar-benar bergantung harap kepada Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Setiap kesalahan kami, maafkan kami ya Allah. Dosa yang kami buat, zahir dan batin, ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, peliharalah lidah kami dari perkara kesesatan ya Allah. Aman tubuh badan kami daripada perkara kesesatan ya Allah. Detik hati kami daripada perkara kesesatan ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah. Pimpinlah kami ya Allah. Kami berharap akan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna